Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji dan segala penghargaan hanyalah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Alhamdulillah, hari ini saya dapat bertemu lagi dengan rakan-rakan secara dalam talian. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Ernie sebagai moderator, rakan panel saya Cikgu Muhammad Faris, guru isyarat kita Cikgu Vicky dan penganjur Persatuan Pertubuhan Guru Pendidikan Khas Negeri Johor Cawangan Batu Pahat, dan rakan-rakan yang berada dalam talian. Saya nampak ada yang saya kenal, ada yang student saya, ada yang rakan sejawat saya, kenalan jauh dan dekat. Okey. Terima kasih kerana berada bersama-sama saya untuk kita menjawab soalan cabaran. Cabaran sangat ke cikgu? Tak kot. Sebab cikgu pendidikan khas ni dia memang kreatif orangnya. Saya rasa cikgu pendidikan khas ni sebenarnya daripada sebelum pandemik pun dah kreatif. Sebab kenapa? Sebab kita lebih fokus kepada kemenjadian murid kita. Kita bukan nak melihat akademik itu sebagai yang nombor satu, tetapi kita nak melihat bagaimana anak-anak murid kita ini menjadi. Jadi cabaran itu hanyalah, okey, kalau saya boleh share sikit. Sekejap Okey, bila sebut cabaran, mana slide saya cabaran ni? Okey, kita tengok apa cabaran. Okey, cantik je kereta merah ni kan. Kereta merah ni bergerak, so dia bawa beban. Tapi guna apa? Guna cermin gelap. Kita tak tahu siapa yang ada kat dalam tu. Tapi banyak benda yang dia bawa sebenarnya. So, bila kita sebut tentang cabaran, pertama sekali ialah berkaitan dengan satu unsur atau faktor yang menguji kemampuan seseorang atau sesuatu organisasi. So, cikgu-cikgu ni dia akan berhadapan dengan unsur ataupun faktor ataupun perkara lah yang menguji kemampuan mereka dalam menghadapi satu-satu perkara ataupun satu-satu situasi. Dan cabaran ini biasanya dia akan hadir bersama-sama. Ada halangan dan ada masalah. Baik. Jadi bila sebut halangan ni, dia bermaksud gangguan ataupun rintangan. Adakah cikgu-cikgu menghadapi benda ni? Adakah ada halangan itu? Adakah ada gangguan itu? Dan satu lagi ialah masalah yang membawa maksud keadaan yang menimbulkan kesukaran. Okey, kita lihat adakah cikgu-cikgu kita mengalami kesukaran? Tahap mana kesukaran yang mereka hadapi? Kita kalau ada 10, kita tentukan 10 mata skala Likert tu, dia Likert yang mana? Dia skala Likert yang mana? Okey? Sebentar ya. Skala Likert yang manakah yang dia dihadapi oleh guru-guru ni? Baik. Seterusnya kita akan lihat kepada, kita tengok dulu. Ini masalah ke, ini bukan cikgu sahaja, tetapi ini adalah apa yang berlaku kepada murid-murid kita. Okey. Alright. Biasa kita nampak satu device dikongsi dengan beramai-ramai. Kesian kan? Okey, kita pun dalam arus ini kita sibuk memperkatakan sana sini webinar, sana sini seminar, sana sini ada perkongsian ilmu. Okey, guna device yang kecil. Okey, yang okey sikit adalah laptop. Okey, yang tak cukup line kena belajar pula dekat koridor rumah pun kecil. Tak berapa nak kondusif sangat, tapi anak-anak ni dia kreatif juga, dia carilah tempat-tempat yang mana dia boleh belajar. Sebentar.
Seterusnya yang berada di pedalaman, di kampung ataupun yang biasa mengajar dengan anak-anak orang asli, apakah pula yang mereka hadapi? Okey, yang ada masalah lain, buta, pekak dan sebagainya ataupun yang multiple. Alright. Jadi, bila sebut cabaran ni, kita akan melihat kepada banyak perkara yang cikgu akan cakap. Cikgu akan beri respon. Kalau kita buat kajian, cikgu kata mereka mengalami kesukaran yang berganda. Okey, kesukaran yang berganda daripada aspek kepelbagaian kefungsian. Okey, kalau kita tengok di sini kepelbagaian ketidakupayaan. Masalah pembelajaran itu sendiri ada degree dia. Masalah pendengaran pun begitu dan masalah penglihatan pun begitu juga. Kemudian kefungsian pelajar dalam masalah pembelajaran tadi ada yang tinggi, sederhana dan rendah. Kita dah faham dalam masalah pembelajaran, cikgu-cikgu telah dilatih, telah diberi pengetahuan, telah diberi kemahiran bagaimana hendak mengurus anak-anak yang berkefungsian tinggi, sederhana dan rendah. Baik, kalau kita lihat bagi anak yang berkefungsian tinggi, mereka akan diberi peluang untuk PDPR secara online. Okey. Manakala untuk anak-anak berkefungsian sederhana dan rendah, guru-gurunya dia kena kreatif lah. Dia kena selitkan permainan, kena selitkan aktiviti yang interaktif, ataupun yang boleh dibina semudah menggunakan PowerPoint, dibuat seperti permainan ataupun dibuat seperti kuis, ataupun apa-apa sahaja aktiviti interaktif yang menarik minat murid. Seterusnya aplikasi permainan yang popular di televisyen, mungkin seperti Who Wants to be a Millionaire ke, Roda Impian ke, atau apa saja game show yang ada di televisyen yang biasa anak-anak kita lihat. Okay, kalau dulu ada satu permainan yang buka-buka kotak tu kan. Saya tak ingat tu permainan apa. Teka perkataan, buka kotak, nanti kata A, betul. Buka kotak lagi B, betul. Itu pun boleh kita aplikasikan kepada anak murid kita. So dengan cara pembelajaran yang sebegini, dia merupakan satu penyelesaian penyelesaian masalah kepada guru-guru yang menghadapi masalah dan cabaran tadi. Baik, jadi di sini bila kita lihat pelajar-pelajar yang berada pada kefungsian tadi, kefungsian rendah, sederhana dan tinggi, terutamanya yang menggunakan pembelajaran hybrid ataupun yang menggunakan pembelajaran blended. Okay. Maknanya nanti kita akan lihat apa itu hybrid dan apa itu blended. Tetapi kita melihat kepada masalah tadi tu. Kemudian kita akan lihat pada cabaran, melihat kepada halangan. Biasanya murid akan berhadapan dengan jadual harian yang padat yang menyebabkan pelajar rasa terbeban, okay, dengan bebanan kerja rumah yang diterima. Okay. Tapi saya kira anak pendidikan khas kita tak mengalami benda ni. Ini biasanya berada pada anak-anak arus perdana. So bila anak arus perdana dia memang kita akan lihat mereka walaupun satu hari tu satu atau dua subjek, tapi kadang-kadang penyusunan menyelesaikan tugasan ataupun kerja rumah tu mungkin agak terganggu. Okay. Kemudian bebanan pula kepada ibu bapa yang terpaksa bersama-sama pelajar ataupun murid dalam proses pembelajaran untuk tujuan pemantauan dan masalah teknikal ICT. Okay, saya rasa ini mungkin pada peringkat awal dululah kan. Kalau anak-anak masih lagi belum mahir untuk mengawal device ataupun peranti yang dibekalkan. Begitu juga yang tak mencukupi, device yang tak mencukupi. Mereka terpaksa berkongsi dengan adik-beradik. Device mungkin ada satu atau dua, sedangkan adik-beradik ada ramai. So di situ juga berlaku penggiliran dan mungkin juga akan berlaku yang mana satu yang perlu diutamakan antara adik-beradik tadi. Okey. Yang seterusnya ialah berkaitan dengan capaian data internet yang terhad. Okey. Tapi sekarang kita ada pelbagai pilihan capaian data unlimited, so kita boleh pilih sahaja yang mana yang mampu. Tapi walau bagaimanapun dia tetap menjadi satu
satu kekangan kepada murid-murid kita, kepada ibu bapa, of course apalagi kepada yang memerlukan perbelanjaan yang tinggi untuk data internet. Jadi di sini akan menyebabkan data internet itu terhad, terhad, dan ini proses pembelajaran itu akan sedikit terbantut. Ini kalau online yang saya katakan tadi. Seterusnya berkenaan dengan kekurangan tahap pengetahuan pelajar dan ibu bapa terhadap penggunaan teknologi terkini. Kalau kita lihat sekarang cikgu-cikgu memang sangat advance. Macam-macam cikgu boleh create dalam pembelajaran. Dan cikgu-cikgu menggunakan pelbagai apps. Pelbagai apps. Kalau saya perhatikan daripada mula PDPR PKP yang pertama sehinggalah PKP yang ketiga ini, dulu susah sangat nak cari video cikgu-cikgu buat, cikgu Malaysia buat. Kalau saya dulu buat rujukan, saya suka tengok video luar negara. Tetapi asbabnya dengan PKP ini, beribu-ribu video yang telah dihasilkan oleh cikgu-cikgu kita. Sangat kreatif. Dan ada cikgu-cikgu yang mengikuti kursus tu, kita bagi kursus dia 1 atau 2. Tetapi dia punya pergi, dia zoom, lajukan main. Kita ajar dia sikit aja, kita ajar dia Padlet, kita ajar dia blank space. Tapi dia dah pergi sampai Wakelet, dah pergi sampai yang pelik-pelik dah. Nanti saya tunjuk berapa banyak rupanya apps yang cikgu-cikgu ni pakai. Jadi bagaimana cuma kita nak pilih dan nak menggunakan sahaja kepada anak-anak kita tu. Seterusnya pelajar pelbagai tahap persekitaran, umur dan tahap kemahiran dalam penggunaan komputer. Biasalah cikgu sendiri pun ada yang mahir, ada yang tak mahir. Kan, cikgu ni ada yang cepat, ada yang tak cepat. Apatah lagi murid-murid kita. So di sini memang adalah kekangan-kekangan yang perlu diselesaikan juga, perlu dibantu. Dan ada cikgu yang baik hati, dia siap pergi lagi rumah murid dia, tolong set upkan lagi. Macam Google Classroom ke, nak buat Gmeet ke apa ke kan. Dekat handphone parent tu, dia siap pergi satu rumah ke satu rumah. Saya memang tabik betul cikgu macam ni. Pergi dekat rumah ni dia set up kan. Lepas tu dia pergi pula rumah student yang ni dia set up kan. Sehinggalah semua ni dapat diatasi. Siapa kata cikgu tak berkorban kan? Cikgu ni dia punya jiwa tu, kalau dah sampai jiwa murabbi tu, ya Allah, kalau boleh nyawa pun nak bagi. Betul tak? Kan? Jadi di sini janganlah orang nak kata cikgu gitulah, cikgu ginilah. Sebab mereka tak nampak. Kita yang duduk dalam ruang lingkup perguruan ni, apatah lagi kita anak-anak kita ni MBK, kita tahulah, kita fahamlah kan. Seterusnya yang paling yang menyukarkan lagi ialah guru nak menyediakan kaedah. Nak memilih kaedah. Yang mana satu kaedah yang tepat, yang sesuai. Kalau saya nak beri jawapan untuk ini, sebenarnya tak ada satu kaedah pun yang betul atau salah. Apa yang cikgu kena buat ialah try and adjust. Try and adjust, not try and error. So don't be to make error, tapi adjust. Kita kena buat penambahbaikan. Kalau kita buat kaedah yang ini memang macam tak berapa lah, macam tak berapa nak jadi kan. So kita adjust, kita tambah baik, kita modifikasikan lagi. Jadi itu kelemahan dan pelaksanaan pembelajaran secara online untuk yang berkefungsian tinggi dan sederhana. Tapi tak jadi masalah. Bila kita dah cari punca begini, kalau kita dah tahu punca, kalau jadual harian yang padat, kita kurangkan. Kalau berkenaan dengan beban terpaksa pemantauan ICT ini, saya rasa ni peringkat awal. Kan? Guru-guru pun ada yang pergi memantau, menolong dan sebagainya kepada murid-murid. Capaian data ni memang tak dapat nak bantulah kan. Kalau memang dah duduk kat kampung, di ulu sana, di darat sana, kalau dekat dalam-dalam lagi parit-parit sana, orang kata apa, lapis-lapis sana, itu memang susah lah kita nak bantu, kecuali kerajaan lah kan, kerajaan bantu untuk create tiang data ni tadi. Seterusnya,
Jadi daripada banyak cabaran, banyak kelemahan tadi, sebenarnya kita boleh simplifykan dia. Okey, kita boleh simpelkan saja. Kalau masalah dari segi peralatan, okey, apa yang kita boleh selesaikan daripada peralatan tersebut? Sekarang kita lihat ada sekolah yang beri bantuan kan, bantuan peralatan. Ada juga individu-individu yang berhati mulia kan, berhati mulia, memberi sumbangan dan sebagainya. Okey, kalau tak ada jugalah kan, maknanya kenalah berusaha untuk mencari peralatan itu di mana-mana sajalah. Sebab bila kita nak belajar ni kan, bila kita nak mencari ilmu ni sebagai ibu bapa ataupun sebagai kita sebagai guru ni pun, yang sebagai penyedia ilmu ni pun, kita kena faham bahawa ilmu itu sifatnya kena dicari. Okay, kena dicari. Duduk rumah saja, duduk tunggu orang bagi peralatan, orang bagi ilmu. Oh tidak. Tidak sama sekali. Benda tu tak akan berlaku. So bagaimana kita nak menerapkan kesedaran ini kepada ibu bapa, kepada anak-anak didik kita? Modal cikgu ialah cikgu kena bercakap. Okay? Cikgu kena naikkan motivasi mereka. Tak ada peralatan, cari peralatan. Mohon bantuan. Okey. Kemudian lokasi. Bila lokasi ni dia menyebabkan kadang berkaitan dengan data. Okey, kita ada pilihan tadi. Macam Cikgu Faris tadi katakan, kita ada online, kita ada offline dan kita ada offsite. Kita ada 3 pilihan di situ. So kalau lokasi ini memang tidak memberangsangkan sama sekali untuk kita menggunakan device secara online, kita buatlah secara offline. Buat secara modul, okay? Buat secara offsite. Kita buat pilihan itu. Satu lagi pun, anak-anak pun tak stres, ibu bapa pun tak stres. Sebab dalam pemerhatian dan pengetahuan saya, perkongsian dengan rakan-rakan guru, ada yang memang tak buat pun online. Mereka buat secara offline. Kalau mereka nak buat rakaman pun, rakaman tu dibuat dalam seminit 2, kemudian dihantar melalui Telegram ataupun WhatsApp. Sebab WhatsApp dan Telegram ni dia agak ringan kan kalau kita nak guna Google Meet contohnya ataupun Microsoft Teams ataupun Webex dan Skype dan sebagainya, dia memerlukan liputan yang kuat. Tapi WhatsApp, Telegram ni dia agak ringan. Alright. Okay, jadi pilihan di situ. Pilihan tu ada pada cikgu dan parent. Okay, pada cikgu dan parent. Kemudian cabaran yang lain adalah kerjasama. Kerjasama ni pun macam mana kita nak minta kerjasama daripada ibu bapa. Tapi saya kira kita dah setahun lebih kan? Dah setahun lebih. So ibu bapa dah kena faham. Dah kena faham untuk susun jadual pembelajaran anak. Dan satu lagi, cikgu kena repo. Cikgu kena repo dengan ibu bapa. Apa maksud repo tu? Repo tu nanti saya akan terangkan nanti segmen yang seterusnya. Maknanya hubungan. Hubungan dengan ibu bapa tu kena baik cikgu. Sebab cikgu yang mastermind dalam PDP. Cikgu yang pakar dalam PDP. Cikgu yang tahu sepenuh-penuhnya macam mana kemahiran nak mengajar. Sebab cikgu dia latih 5 tahun sama ada di maktab ataupun di universiti. Sedangkan ibu bapa, kecualilah ibu bapa guru lah kan. Ibu bapa ni tak ada latihan pun. Jadi jangan marah ibu bapa. Kesian ibu bapa. Sebab ibu bapa yang bukan line pendidikan, mereka memang zero. Jadi cikgu kena turunkan ilmu cikgu tu, turunkan ilmu kemahiran mengajar cikgu tu kepada ibu bapa. Kena mudahkan cikgu. Jadi bila ibu bapa ni ada ilmu, sedikit ilmu itu, maka dia akan enjoy. Dia akan enjoy bantu anak dia. Ini kita tak memberi dia motivasi satu, kita tak menurunkan ilmu pada dia. Kemudian kita pula cakap pun kadang bahasa-bahasa yang sinis kan. Jadi ibu bapa stres, ibu bapa dah lah dia kena tak bekerja, duduk di rumah. Macam kita lah kan, macam kita. Kita ada kemahiran guru, okey kita boleh ajar anak kita. Maknanya masalah kita untuk mengajar anak tu settle. Tapi ibu bapa yang tak ada kemahiran ni macam mana? Stres mereka ni. Okey? Jadi tu nanti ada satu slot yang lain satu slot yang lain. Yang seterusnya adalah persekitaran. Oleh kerana dalam KPPB ataupun disebut
pembelajaran pedagogi, kapasiti pembelajaran pedagogi pembelajaran bermakna ataupun dalam TS25. Okay, ada sekolah-sekolah yang terlibat dengan TS25. Saya percaya banyak sekolah dah terlibat dengan TS25 ataupun dah pernah dengar kan. Ataupun cikgu fobia dengan TS25. Sebab ada sekolah, aduh banyaknya sekerja nak buat kan dengan TS25. Tapi kita kena ingat, salah satu daripada elemen dalam KPPB ataupun pembelajaran bermakna itu adalah berkaitan dengan persekitaran pembelajaran. Jadi sekarang persekitaran pembelajaran kita dah tak tertumpu kepada bilik darjah. Kat mana murid nak belajar? Di rumah, di luar, di koridor tadi kan. Murid tadi selesa di koridor. Kat dalam rumah mungkin panas. Rumah kecil, adik-beradik ramai, bising. Jadi persekitaran yang dirasa aman adalah di luar. Mungkin kat luar tadi tu kita nampak pun koridor dia macam sunyi kan, dan mungkin berangin sedikit. Okay, persekitaran yang memberangsangkan. Okay, kemudian kita kena lihat kefungsian murid kita. Sebab tadi dalam cabaran-cabaran tadi, murid saya lemah lah. Macam mana saya nak bagi dia kerja kan? Murid saya ni tak boleh lah. Dia buat ini pun nak membaca macam ragam PDPR tadi kan? Video yang pertama dibuka tadi. Macam tu dia belajar. Jadi kita nak menurunkan standard tadi tu. Menurunkan standard tu supaya boleh dicapai oleh semua murid kita. Kemudian isi kandungan pembelajaran. Okay, standard kandungan dan standard pembelajaran. Ini pun penting cikgu. Jadi bila kita dah menyusun standard kandungan dan standard pembelajaran tu, kita boleh raikan lagi sekali pembelajaran bermakna, iaitu merungkai dan merangkai. Kat sinilah nanti kita akan tengok macam mana TS25 ataupun KPPB itu dapat direalisasikan. Okey, dapat direalisasikan oleh cikgu-cikgu ni. Kalau dulu kita one man show, kita seorang aja dengan subjek kita, subjek BM kita je ngajar BM. Subjek KH aja KH. Subjek pendidikan Islam aja. Tetapi dengan adanya kemahiran merangkai dan merungkai mata pelajaran, okay, dia dah menjadi senang dan menjadi orang kata serampang banyak mata kita dapat kalau kita rejam serampang tu dalam air yang ada ikan, dapat banyak ikan tu. Kan? Sekali rejam dapat banyak hasil. Itu maksud saya. Tapi kalau tak pandai rejam pun tak dapat apa-apa kan. Jadi kena betul-betul belajar bagaimana proses tu. Bagaimana proses rejaman itu ataupun proses merangkai dan merungkai itu dapat dibuat sekali. Okay, dibuat sekali. Okay, selepas kita dah tahu apa yang kita nak sampaikan kepada murid kita dengan objektifnya, mengikut kefungsian yang tinggi bagaimana, yang rendah bagaimana. Okay, kita kena pastikan objektif itu juga dicapai oleh murid kita. Jangan kita syok sendiri cikgu buat seperti mana yang cikgu nak ajar. Tapi murid tak tahu apa yang murid nak belajar. Jadi apabila cikgu dah lihat murid dia ada pelbagai kefungsian, cikgu akan kreatif. Cikgu pendidikan khas ni saya memang yakin dia akan kreatif. Dari segi bahannya, dari segi aktivitinya. Jadi kekreatifan cikgu itu marilah kita jalankan masa PDPR ni. Ingat tak dulu kita pendidikan khas ni kita dah ajar murid kita ikut ke potensi seorang-seorang kan. Lepas tu kerajaan pun pendidikan pun buat TOV kan. Buat TOV head count ikut seorang-seorang kepala. Walhal kita dah buat dulu dah. Pendidikan khas dah buat dulu dah. Memang kita mengajar ikut potensi individu. Mengikut kebolehan seorang-seorang, bukan kita by class. Jadi sekarang yang saya lihat ialah cikgu pendidikan khas ni dia kreatif. Jadi cikgu Arus Perdana juga boleh ikut apa yang cikgu pendidikan khas buat. Tak semestinya nak online semata-mata cikgu. Okay? Kalau kita boleh buat rakaman singkat seminit 2, okay? Murid kita secara tak langsung akan dapat kemahiran lain.
Bukan setakat kemahiran belajar, tetapi dia boleh dapat kemahiran merakam. Kemahiran berlakon. Sebab dia kalau nak rakam tu dia kena berlakon. Dia bukan main suka-suka tegak je macam tu. Okay, nanti saya tunjukkan satu video kalau sempat ya. Okay. Kemudian kita nak memilih kaedah dan teknik tu. Kaedah dan teknik ni kita nak buat macam mana kita nak guna, of course memang kita secara dalam talian ataupun luar talian. Tapi bagaimana teknik-teknik yang sesuai tu? Teknik bermain ke, teknik rakaman ke, teknik gambar saja ke, teknik video ke. Sebab itu saja yang biasanya kita boleh lakukan dalam masa ini. Kecuali kita bersemuka, kita ada banyak lagi teknik simulasi, demonstrasi, syarahan, sumbangsaran. Tapi sumbangsaran still boleh kita jalankan dalam sesi online. Okey. Dah pukul berapa dah ni? Pukul 3, kejap sikit lagi. Okey, saya nak tunjuklah cikgu jangan fikir sangat pasal cabaran ni cikgu jangan risau sangat. Dengan halangan ni cikgu jangan risau sangat. Dengan masalah ni cikgu jangan risau sangat. Sebab sebenarnya murid-murid kita ni dia lebih kreatif daripada apa yang kita fikirkan. Okey. Ini cikgu dia kata ni Hari Merdeka kan. Cikgu nak kamu buat satu hiasan lah. Ni macam project based learning tau. Project based learning. Jadi pelajar ni dia duduk rumah dia kebetulan ada dekat-dekat lah. Jadi dia berbincang. Jadi dia buat satu hiasan Hari Merdeka. Jadi murid ini dia mengeluarkan idea dia sendiri. Dia buat depan rumah je ni. Dia buat depan rumah batu-batu ni, batu jalan je. Jadi dia ibu dia belikan dia bendera. Yang lain ni dia buat sendiri. Dia lukis. Wahal cikgu tak cakap pun nak buat macam ni, tapi cikgu bagi idea. Cikgu pandu dia. Jadi dia ambil gambar. Ni dia punya proses dia mengambil gambar dengan hasilan yang dah disiapkan. So, kalau kita buat kat sekolah kan, mungkin agak terhad. Cikgu kena sendiri yang sediakan bahan dan sebagainya. Tapi bila anak ni berada di rumah, dia ada bahan macam-macam bahan kat rumah. Pandai-pandai je dia pergi ambil lalang lah. Lepas tu ni permainan dia, senapang ni permainan dia. Lepas tu dia lukis orang. Kemudian dia buat pula nama-nama bekas-bekas Perdana Menteri. Ni adalah apa dia? Ni sebenarnya adalah pasir. Pasir yang dia campur dengan apa? Campur dengan pewarna tak silap saya. Okay? Ni pun pasir. Sebab rumah dia tu ada pasir. So dia campur dengan pewarna. Jadi ibu bapa, adik-beradik turut serta. Nampak tak cikgu? Rakan pembelajar ada jadi. Rakan pembelajar ni itulah yang diraikan dalam KPPB tu, dalam TS25, dalam NPDL. Pembelajaran bermakna tu ibu bapa ni masuk campur. Jadi bila ibu bapa masuk campur dalam rakan pembelajar ni, sama-sama memberi idea, anak ni dia belajar. Bila anak belajar, ibu bapa pun semangat. Ambil gambar hantar pada cikgu. Jadi cikgu pun pujikan, baguslah awak, siapa? Siti, cikgu suka macam ni. Agak-agak kembang tak anak murid kita? Mestilah kembang kan? Esok-esok dia akan buat lagi. Esok dia akan rasa nak seronok belajar dekat rumah. Sebab bahan tu banyak. Okey. Saya tak pasti yang ni boleh dengar ke tak. Boleh dengar tak Cikgu Faris kalau saya buka ni? Ini saya beri kredit lah pada... Boleh Puan. Okey. Okey. Sebentar saya nak highlightkan pada cikgu-cikgu bagaimana rakan pembelajar tu terjadi. Pertama, yang keduanya bagaimana persekitaran itu berlaku, dan satu lagi merangkai mata pelajaran dalam satu aktiviti. Cikgu boleh kesan kat sini. Ibu dia sebagai rakan pembelajar, persekitaran dia di rumah, maknanya bahan-bahan, segala alatan dan sebagainya memang lengkap. Dekat rumah memang ada. Walaupun kadang-kadang besen tu tak berapa nak comel sangat ke, kuali tu tak berapa nak bersih sangat ke, it's okay, tak apa.
Yang penting ialah murid tu menjalankan aktiviti. Okay, kita tengok. Sorry. Mula letak periuk. Kemudian kita buka api. Kemudian tuangkan minyak dan panaskan seketika. Bila dah panas, kita isilah bawang merah dan bawang putih dan telah ditumbuk tadi sehingga naik bau. Bila dah wangi, kita tuanglah ayam. Kacau. Lepas itu, kita tuang sedikit air. Kalau tak cukup, tuang air. Kacau lagi. Jangan lupa letak garam dan cukna. Lepas tu, jadikan ada udang. Jangan lupa masukkan udang. Kita masukkan udang tu satu persatu. Kalau letak semua, kita peciklah nanti. Kita letak dengan berhati-hati. Sampai dia masak. Bila dah mendidih, kita letaklah sayur. Untuk lagi sedap dan pekat, jangan lupa masukkan telur sekali dalam tu. Godak-godak-godaklah. Jangan sampai guna dia pecah. Tapi Mimi dah kacau-kacau ni, pecah pula. Tapi tak apalah, yang penting kita makan. Bila dah mendidih, tekan api dan siap untuk dihidang. Jom kita lihat. Tadi tu kan ada tahu yang goreng. Kita boleh potong-potong dan letak dekat sop selitera tadi. Taburkan sedikit daun bawang dan daun sop. Apa siap? Selamat bercuba. Sedap tak? Okey. Mungkin cikgu-cikgu kata mak dia tolong. Okey. Saya nak tanya, secara jujurnya lah cikgu di sekolah. Cikgu tolong tak murid cikgu? Of course cikgu tolong kan? Of course cikgu tolong. Kita sekarang ni cikgu, kita buat kerja kita. Jadi kita jangan ada sangkaan-sangkaan lah walaupun benda tu berlaku. Tetapi apa yang patut kita lakukan ialah step-step yang macam saya katakan tadi, ibu bapa perlu diberi kemahiran, ibu bapa perlu beri tunjuk ajar anak dia bagaimana, apa yang perlu dia buat, apa hasilan yang sepatutnya anak dia hasilkan. Kalau 50-50 pun tak menjadi masalah. Kalau 60-40 pun tak menjadi masalah. At least dia belajar walaupun dia memerhati. Okay? Walaupun dia memerhati. Saya percaya Cikgu Natasha ni pada STMI, saya nak bagi pujian lah, bagi kredit kerana meminjamkan saya video dia ni kan. Jadi repo cikgu ni dengan ibu bapa sangat baik. Jadi kita tengok ibu dia pun mesra kan, ajar anak tu. Jadi itu anak tu tengok sebenarnya. Anak tu dia akan tengok apa yang ibu dia buat. Sebab kita, matlamat kita ialah kita nak menjadikan anak-anak pendidikan khas kita ni tidak menyusahkan orang lain, tidak menyusahkan family. Kalau dia masak pun, pada peringkat awal memang dia akan melihat apa yang ibu dia masak. Tapi esok lusa kalau ibu dia, keluarga dia dah tak ada ataupun ibu dia dah meninggal ke, dia akan buat. Jadi di situ kita dah dapat satu kemenjadian murid kita tu. Nampak? Jadi di sini cikgu jangan terlalu susah hati lah. Nasihat saya, cikgu jangan terlalu susah hati. Kita berikan empower, kita berikan kebebasan cara bagaimana ibu bapa nak membantu anak dia. Of course lah, bila kita kata nanti murid tu dia tak buat, puan, murid tu mak dia yang buat. Sekarang ni anak tu adalah anak dia. Okay? Anak tu adalah anak dia. Apa kita punya kemampuan selain daripada kita memberi guideline. Sebab itu kita kata, saya selalu nasihatkan guru-guru saya kan,
kita buat kerja kita, ya. Kita buat kerja kita, selebihnya tu kita serah pada Allah. Kita kan ada Allah, selebihnya apa yang patut ibu bapa buat, biar dia buat. At least kita berdoa, senjata kita yang paling kuat ialah berdoa. Okay, berdoa supaya anak-anak murid kita ni dia belajar sesuatu. Kalau tak dapat 10 pun, dia dapatlah 2, 3, 4, 5. Bagi yang berkefungsian tinggi, mungkin dia boleh dapat sampai 9. Okay, jadi harapan cikgu, maknanya cikgu ni masih lagi berada pada aras pemikiran perdana. Cikgu kena turunkan lagi aras pemikiran tu, dan kalau cikgu mampu untuk memberi lagi bimbingan kepada ibu bapa, saya yakin dan percaya anak walaupun berkefungsian rendah, insya-Allah, sebab berkefungsian rendah ni aktiviti dia biasanya adalah aktiviti yang melibatkan motor halus kan, motor halus seperti menggunting, menggentil, apalagi mencubit, merasa dan sebagainya. Saya dah panjang sangat Cikgu Ernie. Ke nanti saya akan sambung lagi sekali. Okay, saya stop di sini dulu sebab saya ada slot-slot yang lain. Saya ni kalau dah diberi bercakap, nanti kalau tak diingatkan saya akan bercakap sampai habis. Okay, saya stop sampai sini dulu. Saya bagi peluang kepada Cikgu Faris pula. Terima kasih Cikgu Ernie. Okay, boleh sangat. Memang saya nak bagi orang kata jajan Jajan ke sagu hati ke nak bagi ni. Nak bagi percuma je ni. Ni kalau tak amalkan juga tak tahulah. Okay, jadi saya suka untuk sebab biasalah kita daripada IPG ni orang kata penuh dengan ilmu kan. Jadi saya suka nak share juga tentang panduan. Maknanya kita ni kena ada kitab lah kan. Ada kitab nak belajar. Kalau orang Islam dia ada Al-Quran kan. Jadi kita tengok dulu bila kita nak mengajar secara online, cikgu kena pastikan. Okay? Cikgu kena pastikan online yang bagaimana. Okay, ini dalam talian. Sebab khusus sekarang kita PDPR kan. Okay. Cikgu jangan bohong saya. Cikgu jangan bohong diri sendiri. Sebenarnya pembelajaran dalam talian ni dah lama bermula. Okay? Dah bermula sejak daripada tahun 1996 lagi. Zaman sekolah Bestari. Mungkin sekolah cikgu tak terpilih. Tetapi cikgu dah dengar-dengar dah benda ni. Okay? Tahun 2011, ingat tak Frog VLE? Kan? Dan ada sekolah yang dah jalankan pun Frog VLE. Okay? Dan pada tahun oleh kerana kita pandemik hari tu, kita dilancarkan dengan D5, Digital Educational Learning Initiative of Malaysia, 15 Jun 2020. Dulu masa zaman-zaman Frog VLE ni, cikgu-cikgu buat sebagai alternatif je. Okay? Kenapa? Rasa suka nak buat, rasa tak apa-apa nak suka nak buatlah secara tradisional. Okay, jadi masa tu Frog VLE ni tak berapa sangat. Hanya murid arus perdana je lah yang banyaknya kan. Tapi tu pun kurang menggalakkan juga. Tetapi hikmahnya dengan adanya pandemik ni, kita seolah-olah direntap, dipaksa, disuruh bersungguh-sungguh kena masuk juga dalam D5 ni. Maka kementerian pun bersungguh-sungguh dan berhempas pulaslah menyediakan platform dengan emailnya, dengan membayar jutaan ringgit kepada Google, kepada Microsoft Team untuk memberi kemudahan kepada murid kita dan guru-guru ni melayari D5 ni secara percuma. Kalau cikgu beli sendiri Google tu tak dapat cikgu. Tapi ni sebab dengan jutaan ringgit cikgu manfaatkanlah Google Site untuk kita gunakan, Microsoft Team tu dengan Microsoft Education dia. Ya Allah, banyak cikgu ada banyak lagi yang cikgu belum explore. Kalau cikgu-cikgu yang ada masuk dalam kumpulan cikgu digital kan, digital apa tu, itu kat situ kan ramai cikgu-cikgu dia share menggunakan apa yang lebihnya kat Microsoft. Ada banyak educational tool kat situ. Baik. Ni latar belakang dululah, latar belakang persediaan guru dan murid. Kalau kena cikgu-cikgu yang senior kan, saya tak cakap orang lain lah, saya cakap dalam ruang lingkup saya sendiri. Kena cikgu-cikgu yang senior ni, nak pegang mouse pun takut cikgu, nak buka laptop pun takut. Takut nanti hilanglah maklumat, takut nanti tershot lah, takut itulah, takut inilah. Tapi Alhamdulillah, Alhamdulillah sedikit demi sedikit perasaan takut itu dapat dibuang.
Jadi sekarang ni yang senior-senior pun dah okey dah. Dah boleh menggunakan bahan ICT ni. Sebab saya ingat ayah saya seorang pesara guru. Kan? Memang dia memang tahun 80-an dululah dan dia bersara pun dah lama kan. Even sampai sekarang pun dia masih takut lagi dia nak tutup laptop cucu dia. Nak tutup laptop cucu pun takut. Nak gunakan Android touch screen tu takut. Tetapi bila dia ada ilmu, kan, cucu dia ajar dia macam ni Tok, macam ni buat masuk sini, tekan sini, nak buat pergi YouTube sini, nak pergi tengok ni kat sini, nak pergi WhatsApp letak macam ni. Dah sekarang dia pula. Siapa kata anak-anak murid orang muda aja yang terpengaruh dengan handphone? Tidak, orang tua pun terpengaruh dengan handphone. Kalau dia tahu menggunakan handphone tu segala-galanya dekat handphone, tengoklah tok-tok kita, pakcik-pakcik kita duduk kat kedai makan pun duk ngadap handphone. Betul tak? Maknanya handphone ni bukannya anak-anak muda saja yang terpengaruh. Tetapi yang bayi-bayi 40-an, 50-an, 60-an, 70-an, 80-an pun kalau dia tahu ilmu menggunakan handphone ni, dia sangat teruja. Jadi apatah lagi cikgu-cikgu yang hebat-hebat ni, yang muda-muda ni. Sebab itu cikgu-cikgu yang muda-muda ni dia dapat apply. Nampak ni cikgu. Macam-macam kita gambarkan kita gambarkan buku ni. Buku yang tebal-tebal, buku yang banyak, duduknya dalam satu laptop aja. Okey. Ini yang atas ni adalah graf penggunaan tools on mobile. Tools on mobile ni tak kisahlah maksudnya sama ada educational tool, banking tool, service tool, semua kita menggunakan mobile dah sekarang. Jadi dia sangat memudahkan menggunakan mobile. Tengok dalam ni pula. Pelaksanaan yang guru-guru jalankan ni sebenarnya pun mendapat dipantau oleh KPM. Sebab itu cikgu-cikgu pun tak boleh suka-suka nak bebas-bebas sangat nak menghasilkan bahan yang mungkin terkeluar daripada etika perguruan. So kita memang masih lagi kena mengikut dan mematuhi segala etika menghasilkan bahan. Okey. Ni yang saya kata tadi, digital tools kan. Cikgu boleh pilih lah mana yang tool cikgu suka. Nak guna Padlet ke, nak guna Quizzes ke, nak guna Word Wall ke, Gamilab ke, Kahoot ke. Ya Allah, macam nak tergeliat lah lidah saya menyebut kan. Live Worksheet, Wakelet, TeacherMate, Microsoft EduTools, Blankspace. Banyak tak cikgu? Banyak kan? Cikgu pilih aja. Tak cukup lagi? Tak cukup, saya bagi lagi. Ni cikgu. Ni lagi. Apa lagi yang kita boleh gunakan dalam cara kita nak memberi ilmu kepada murid kita. Cuma nak tahu dengan tak tahu je menggunakannya. Sekarang maklumat di hujung jari. Ni bahasa Canva ni. Kan? Canva. Kita boleh tengok dalam YouTube. Ramai cikgu-cikgu yang dah menghasilkan Canva ni terbaik. Macam-macam yang beginner, yang dah expert, yang professional, semua ada. Tak cukup lagi cikgu, saya bagi lagi cikgu. Banyak tak banyak? Jadi macam mana cikgu nak memilih? Siapa yang kata kita tak boleh nak menggunakan tool-tool sini kepada murid kita? Cuma kita je yang rasa macam aku tak pandai. Sebab apa? Tak belajar. So kita kena belajar. Nak proses video, nak edit suara, nak edit muka, nak buat pembelajaran interaktif, nak buat ni macam Jamboard ni, Sketchboard, Stormboard, macam-macam board rupanya ada. Saya dulu masa mula-mula kenal, saya tahu cuma Jamboard aja. Rupa-rupanya sekali dah tengok adik-beradik board ni, Sketchboard ada, Stormboard ada, Concept board ada. Macam-macam cikgu. Nak buat video pun ada, Magic, Corel, Biteable. Jadi ini cikgu gunakan, bukanlah kita nak kata cikgu kena guna semua. Tetapi maknanya apps tu telah disediakan. Kita nak dengan tak nak aja menggunakannya dalam PDP kita. Jadi bila kita biasa, kita dah biasa dengan apa yang kita gunakan, murid kita pun dah dapat baca. Ni Cikgu Syikin ni kalau dia buat pembelajaran, dia akan guna quizzes contohnya.
Ni Cikgu Siti ni kalau buat pembelajaran dia akan gunakan permainan Who Wants to be a Millionaire. Video dengan Filmora. Jadi di sini akan memberi murid-murid cikgu. Seronok tak zaman ini kan? Dulu Saidina Ali pun kata sediakan anak mengikut zamannya. So kita lihat sekarang dah berapa banyak pekerjaan yang dah tak ada dah zaman-zaman dulu. Sekarang pekerjaan yang sekarang ni ialah yang lebih banyaknya ialah apa? Penghantar barang. Penghantar barang. Nak kerja perkeranian akan hapus. Sebab kita dah boleh menggunakan secara online. Kalau penghantar barang ni, tengok, nak makan ada Foodpanda, nak makan ada Grab, apa lagi, JNT, Ninja Van, banyak macam-macam. So akan ada pekerjaan-pekerjaan baru yang akan muncul dengan teknologi yang sekarang ni. Sebab itu kita kena sahut dan kita kena sambut IR 4.0. Dah masuk IR 4.0 pula cikgu. Sebab dunia kita dah semakin VUCA. VUCA ni adalah dunia yang tak tentu hara. Tak tentu berita. Kejap macam gini, kejap macam gini. Kita tengok je lah politik negara kita sekarang ni kan. Kejap-kejap dia kata PKP. Lepas tu dia kata PKPB. Lepas tu dia kata PKPD. Memang kita kena bersedia. Dalam keadaan VUCA sekarang ni, kita tak boleh menunding sana, menunding sini. Sebab semua orang pun tak tahu. Semua orang pun tak tahu. Nak berlakunya pandemik ni, siapa yang tahu? Tak ada siapa pun yang tahu. Jadi kita ni berada dalam keadaan mencuba jaya. Jadi cikgu boleh menyediakan teknik ataupun pembelajaran itu dengan cuba jaya. Ataupun saya sebut tadi try and adjust. Jangan error cikgu. Kalau try and error nanti banyak sangat error. So kita ubah try and adjust. Okay. Untuk PNP murid berkeperluan khas ni, kita oleh kerana kita nak menggunakan secara online, kita sebut dia pedagogi contemporary. Okey, ini dah masuk lagi. Kita punya pembelajaran bermakna. Kita ada hybrid learning dan kita ada blended learning. Apa beza hybrid dan blended? Okey, nanti saya tengok slide yang ni dulu. Perbezaan hybrid dan blended. Hybrid learning is specific to synchronous lesson that are taught live and remotely at the same time. Okay, ini untuk hybrid. Dia synchronous dalam masa yang sama. Manakala blended yang synchronous ni ataupun tak synchronous. Manakala blended learning ni is all education that integrated digital technologies. Semua bahan-bahan teknologi itu diintegratekan ataupun disepadukan. Especially online tools and technique. Okay? Teknik-teknik yang berkaitan dengan online. Itu disebut blended learning. Okay, kita balik semula. Okay. Nampak ni blended learning. Okay. Bila sebut blended learning, di dalamnya ada connected learning, online learning. Okay, ada gambar laptop, ada gambar tools, Pinterest, ada gambar penulisan, group connection, internet, Twitter, Instagram, dibayangkan begitu. Face to face pun ada, okay, project based learning dan biasanya dia melibatkan project based learning. Ini blended learning. Maknanya semua bahan-bahan secara teknologi itu disepadukan ataupun diintegratekan dalam pembelajaran murid kita. Okey, tadi apa? Saya balik semula kepada hybrid learning. Okey. Hybrid learning adalah kaedah pembelajaran yang melibatkan pelajar secara langsung dan maya yang menghadiri kelas pada masa yang sama. Okey, ini boleh dijalankan untuk murid yang berkefungsian tinggi. Okey, sebenarnya cikgu pun tak perlu nak lama dengan murid berkefungsian tinggi ni secara online tu mungkin setengah jam, tak perlu cikgu. Apa yang perlu cikgu buat ialah cikgu bermula dengan 10 minit awal. 10 minit awal cikgu memberikan dia arahan, memberikan dia motivasi, memberikan dia bimbingan. Okey. Kemudian cikgu offline. Offline cikgu akan tunggu murid jalankan kerja dalam tempoh 20 minit atau 15 minit. So pada masa itu cikgu dah memberi penerangan kepada ibu, kepada ibu, bapa atau penjaga. Just pantau anak tu dia buat kerja. Mungkin dia buat kerja BM ke, buat kerja maths ke ataupun apa-apa kerja lah yang bukan projek lah kan. Kemudian setelah 20 minit cikgu
timbul balik. Okey, masukkan balik murid-murid ni tadi dan semak terus jawapan. Semak terus jawapan tu, jadi tugasan murid pada hari itu settle. Okey, tak perlu nak bagi kerja rumah sangat. Sebab apa? Kalau kita berikan dia kerja rumah, dahlah dia tension, mak dia tension, semua orang akan jadi tension. Jadi kalau dia dapat menghabiskan pembelajaran dia pada tempoh masa hari itu juga, maknanya pembelajaran dia settle untuk objektif pembelajaran pada hari itu. Okey? Itu dah selesai. Jadi bila sebut ciri-ciri pembelajaran hybrid ni, of course dia memang berpusatkan pelajar. Guru ni hanya memberi bimbingan, memberi panduan, memberi manual. Apa yang perlu dia buat, apa yang perlu dia buat kan. Kemudian menggunakan banyak deria. Banyak deria lah kalau kita tinggalkan murid tu tadi dengan tugasan. Kalau kita ambil yang sederhana ke ambil yang rendah sekalipun, contohnya kita beri aktiviti menggentil ke kan, suruh dia buat dough. Untuk yang rendah tadi minta bantuan ibu dia buat dough warna kuning, merah, hijau. Kita dah berikan bancuhan dia. Tak seronok ke budak buat dough? Seronok kan? Esok-esok kita suruh dia pula buat menggunting kertas. Esok-esok kita suruh dia pula patah-patahkan lidi dan sebagainya lah. Sebenarnya kalau ikut aktiviti terapi cara kerja ni, saya banyak aktiviti terapi cara kerja ni. Siapa yang dah pernah ikuti CPD terapi cara kerja dengan saya ada lebih kurang 10 aktiviti terapi cara kerja. Okay? Jadi dia khusus untuk murid yang berkefungsian rendah. Macam masuk manik, membasuh sapu tangan, memicit, menggunakan sepit, menggunakan banyaklah cikgu. Kalau nak cerita kat sini kan dah cerita CPD terapi pula. Okey. Seterusnya guru berperanan sebagai facilitator. Cikgu jangan cikgu asyik nak mengajar aja, cikgu bagi panduan dan cikgu beri empowerment kepada ibu bapa dia. Dan berilah kebebasan kepada ibu bapa tu untuk dia refleks fleksibel. Fleksibel. Jangan ikut cara kita je. Kalau benda tu tak lari jauh sangat. Contohnya kita minta anak tadi masak jemput-jemput kan. Kita kata nak masak jemput-jemput manis. Jemput-jemput manis letak baking powder. Tapi dia kata boleh tak cikgu kalau saya nak ajar anak saya jemput-jemput ikan bilis? Boleh. Sebab apa? Sebab dia tak lari jauh pun kan. Maknanya dia punya caranya bancuh juga. Bancuh dan goreng. Okay. Jadi di situ pun ada keseronokan, ada kepelbagaian. Jadi tak adalah satu je. Tertakluk kepada satu sahaja. Tapi ada banyak pilihan. Okey, terdapat sesi penyampaian dan perkongsian maklumat. Ini yang saya kata tadi dengan ibu bapa, dengan penjaga, dengan murid. Murid dengan murid pun dia boleh kongsi maklumat dia. So kita galakkan dia berwhatsapp dengan kawan dia. Dia berwhatsapp dengan berbincang melalui WhatsApp dengan kawan dia. WhatsApp pun dah ada sekarang buat video call, boleh buat masuk 8 kan, mesti 8 pelajar. Okey, masukkan dia dalam grup WhatsApp. Okey. Gunakan teknologi. Teknologi ni tak kisahlah. Sebenarnya bukanlah nak kata komputer tu saja. Kita gunakan WhatsApp pun kira teknologi juga. Okay? Pemikiran yang dia akan jadi lebih kritis. Kenapa? Contoh tadi tu. Video yang pelajar SMTI masak tadi. Sebenarnya kita nak fokus kepada masak kan? Kemahiran masak. Tapi dia dapat tak ilmu-ilmu sampingan? Dapat. Ilmu merakam, ilmu bercakap masa nak buat rakaman, nak sepadukan antara rakaman dengan gambar. Walaupun dia dibantulah oleh siapa-siapa lah, kakak dia ke mak dia ke siapa-siapa. At least suara dia gunakan suara dia. Mungkin kat situ akan berlaku perbincangan, pertelagahan. Saya nak cakap macam gini, lepas tu mak dia pun kata begini, kakak dia kata begini. Okay, berlaku tak satu komunikasi di situ? Jadi murid kita, dia ada elemen 6C yang kita harapkan tu. Yang 6C yang kita kata kita nak dia berkomunikasi, dia ada karakteristik, ada kolaborasi, ada apa lagi tu? Citizenship. 6 elemen tu. Kalau cikgu ingat tu 6 elemen tu. Jadi di situ ada pemikiran-pemikiran lain yang masuk dalam satu aktiviti memasak tu saja tadi. Okey. Pembelajaran akan menjadi lebih aktif.
Kenapa? Dia percaya. Dia percaya dengan siapa? Dengan mak dia. Ya, kalau dia ajak pula kawan-kawan dia, mungkin ada kawan-kawan yang berdekatan dengan dia, buat secara kelompok. Okay, rumah dia dekat-dekat. Okay, buat satu kat rumah orang ni. Buat secara kolaboratif. Jadi seronok akan ada satu pembelajaran yang menyeronokkan. Dan tindakan proaktif. Cikgu ingat kalau budak-budak ni kan, bila dia dapat menghasilkan sesuatu, hasilan masakan ke ataupun hasilan seni ke, benda tu dah siap, digambarkan, divideokan, agak-agak dia rasa bangga tak? Of course dia rasa bangga. Lepas tu pula cikgu komen dekat situ, saya suka Halim punya, saya suka Siti punya, jom kita tengok sama-sama. Paparkan dalam kelas. Masa kita buat perjumpaan tu paparkan. Ni tengok ni Siti punya hasilan, buat macam gini. Kawan-kawan tu akan rasa apa? Motivasi dia akan naik. Dia pun akan buat juga perkara yang lebih baik lagi. Jadi di sini ada rasa challenging kat situ. Jadi positifnya, positive side. Memanglah kalau kita fikir tak boleh, memanglah tak boleh kan. Saya tak ada bahan ini, saya tak ada ini, saya tak ada ini. So kita kena beri motivasi kepada parent ataupun penjaga macam mana nak bagi boleh. Jadi cikgu kena kreatif. Cikgu kena kreatif. Dan kelebihannya pula kita distance learning ni, dia fleksibel. Fleksibel cikgu. Kemudian easy access. Kat mana-mana pun boleh. Kalau murid tu pun dia balik kampung ke, dia tak duduk kat rumah ke, even kalau dia duduk pergi ikut ibu bapa dia berjalan ke, dia masih lagi boleh belajar. Dan less cost. Sebab apa? Sebab dia duduk kat rumah kan, tak payah pergi sekolah, tak payah ada duit belanja sekolah, tak payah ada duit belanja bas, belanja jajan dia. Sebenarnya kita tengok side yang positif cikgu. Kalau macam kelas saya ni pula, student saya semua bertebaran satu Malaysia. Bagi saya maklumat, puan saya tak dapat masuk pukul 10 sebab saya ada suntik vaksin. Lepas tu saya tengok pukul 10, kata tadi ada suntik vaksin, saya tengok dia ada online. Saya kata, tadi awak kata awak tak boleh masuk. Saya buka juga puan sambil duduk-duduk ni, saya bosan, saya duduk. Nampak? Kelebihan boleh belajar di mana-mana walaupun duduk dekat pusat vaksin. Ada seorang tu zaman-zaman saya mengajar Pito tu, cikgu Pito ni kan cikgu-cikgu yang dah senior kan, banyak nak urusan keluarga, banyak nak urusan anak lah, bini lah dan sebagainya. Dia pergi mana tau? Dia pergi laundry, Dobi. Dia kata, dia cakap dia dekat Dobi. Tak mengapa, tak jadi salah asalkan awak dengar, dengar kuliah secara live. So apa tu? Easy access, flexible. Tak semestinya lah kita nak duduk dalam kelas kan. Jadi kat sini ada kelebihannya online ni tadi. Okey. Inilah kelebihan tadi, faedah tadi. Pengalaman pembelajaran yang fleksibel antara murid dengan guru. Kemudian berpeluang komunikasi segera. Kebebasan meneroka akademik dengan meluas dan bebas. Kalau kita menggunakan tools ni tadi, kita boleh mencapai sebenarnya sampai ke luar negara. Kita buka lah kita punya Google tu, kita ajar kepada murid kita, tengok macam mana OKU kat luar negara tu dia lebih advance. Jadi budak-budak kita ni, mana yang sederhana dan yang berkefungsian tinggi, dia akan buka mata dia. Kenapa kita kat Malaysia ni masih macam gini? Sedangkan orang kat luar negara sana tak ada kaki, tak ada tangan pun boleh jadi motivator. Jadi agak-agak anak-anak kita terasa lain tak? Macam yang pergi Paralimpik baru ni kan. Dia diraikan kat luar negara sana macam mana. Dengan orang-orang OKU yang sama-sama macam dia juga. Saya rasa orang yang pernah melalui pengalaman ke luar negara ni, jiwa dia lebih besar daripada orang yang duduk je kat dalam kelompok kita. Jadi cikgu-cikgu ni lah sebagai jambatannya cikgu. Cikgu-cikgu ni lah sebagai yang menyambungkan maklumat ni kepada anak-anak pendidikan khas kita. So kita nak pendidikan khas kita ni mantap, nak perkasa. So peranan cikgu-cikgu ni lah yang akan membuka mata anak murid kita ni. Jangan duduk macam ni je. So belajar sesuatu daripada di luar sana. Tadi saya dah terang. Okey, ni tips lagi sekali bila cikgu nak memulakannya, cikgu kena ada panduan. Kena ada panduan. Zaman belajar dekat IPG, dekat universiti bukan main lagi kan. Sebut pasal teori, sebut pasal model. Lepas tu guna tak dekat sekolah? Tak ingat lah. Lepas tu bingung sendiri. Macam terlupa lah. Tak ada idea. Walhal dah belajar dah tu.
kan? Diorang dah belajar dah. Jadi macam mana kita nak refresh? Saya ucapkan tahniah kepada yang datang hari ni sebab sanggup dengar ilmu. Ni refresh ilmu lah ni. Cikgu dah ada dah benda ni sebenarnya. Cuma apa? Cuma mungkin terlupa. Mungkin terlepas pandang. Okey. Ini model model Ashworth yang berdasarkan kepada teori zone of proximal development. Okey, Vygotsky. Kita ada teori kognitif, teori akal, teori behaviorist, teori tingkah laku. So, untuk murid kita akan lebih kepada 3 ni lah zone of proximal development, teori kognitif, teori behaviorist, dan untuk menjalankan online, kaedah online kita gunakan Ashworth model. Okay, Ashworth model tu apa? Sebutnya macam sedap aja, Ashworth. Okay, pertama analyze learners, state standard and objective, select strategy, technology, media and materials, utilize technology, media and materials, require learner participant, evaluate and revise. Okay, saya kalau tak terang pun cikgu rasa ni faham dah ni kan. Sebab cikgu pendidikan khas, of course dia kena analyze their learners. Murid cikgu tu kefungsiannya bagaimana? Tinggi, rendah, sederhana, analyze dulu. And then state standard and objective. Berikan mereka objektif pembelajaran. Kemudian select strategi. Cikgu nak guna strategi macam mana? Nak guna offline, nak guna offsite, nak guna online, nak guna modul, cikgu nak guna secara tools, digital tools yang banyak-banyak yang beratus-ratus saya tunjuk tadi. Kemudian material nak guna macam mana? Nak guna ink, online ink, paper ink, online paper ataupun hard copy. Itu semua terpulang pada kebijaksanaan dan kekreatifan cikgu. Kita ada Jamboard, kita ada Paperboard, macam-macam sekarang dah ada. Yang kita buat secara tengok dan tanda. Tengok dan tanda. Pada tab ke, pada laptop ke, pada handphone ke. Macam-macam dah sekarang. Boleh pilih cikgu, tak salah. Tak ada yang kata, dia buat macam gitu tak betul. Tak ada. Ini sebenarnya tak ada salah dan betul. Dia terpulang kepada keselesaan dan penggunaan murid dan guru. Okay. Seterusnya utilize teknologi, media dan material. Gunakan teknologi tu selagi boleh cikgu. Selagi boleh cikgu gunakan. Saya perasan cikgu Erni macam dah keluar dah. Saya nak kena stop ni cikgu Erni. Sikit lagi cikgu Erni, saya mohon. Okay. Kita ada 3 stage 3 stage dalam Ashworth model. Iaitu stage yang pertama, analyze, state dan select strategi ni pada stage yang pertama. Okay. Stage yang kedua ialah utilize media dan require learner. Okay. Dan yang ketiga ialah evaluate. So, of course cikgu kena buat penilaian dan buat refleksi. Adakah apa yang aku lakukan ini sebenarnya realistik? Adakah apa yang aku buat ini berkesan? Adakah aku perlu penambahbaikan? Kalau perlu penambahbaikan dekat mana? Itu semua cikgu kena fikir. Bila sebut refleksi, tengok kekuatan cikgu. Oh, kekuatan bahan aku memang tip top. Aplikasi yang aku gunakan memang menarik. Tengok pula pada kelemahannya. Kelemahannya apa? Kelemahannya murid kurang faham nak menggunakan apps. Jadi kena beri kefahaman. Penambahbaikannya kena beri kefahaman. Okey, sesuaikan juga pelaksanaan kaedah pembelajaran hybrid dan blended. Di sini cikgu kena juga membuat pertimbangan, untuk menyesuaikan mana satu pelaksanaan hybrid dan blended tadi. Adakah cikgu nak buat synchronous ataupun nak buat integrated technologies? Okey. Kelebihan pelaksanaan ni saya rasa saya dah sentuh juga tadi. Sebelum tu sekejap. Saya nak tunjuk satu video lagi yang ada merangkai dan merungkai. Kalau boleh saya tunjuk yang ni. Sebab yang ini saya suka pembelajaran ini untuk yang high functioning. Dia combinekan 4 subjek. Okay? Sebenarnya video ni ada dalam 3 minit. Cikgu dia suruh hantar 3 minit. PH masakan, bahasa Inggeris, pendidikan Islam dan pendidikan kesihatan. Digabungkan 4 subjek ni dalam satu aktiviti. Okay, cikgu tengok. Tapi saya ambil sikit je ni. Hi guys, today I have my mom to cook for our lunch. We have a special dish for today. We got ayam ungkep. Ayam
ayam kampung ungkep with coconut milk. First, we must clean our chicken. Let's go clean our chicken. Make sure our chicken is clean before we cook. And now we prepare our coconut. So I just fry it first. And then you put Daun salam daun salam. Okey, cikgu. Video ni sebenarnya 3 minit, dia sampailah dia menghidang dan makan. Menghidang dan makan maknanya masa dia makan tu dia baca doa. Ni tadi kesihatan, mencuci ayam dan menjaga kebersihan. Bahasa Inggeris tu pada language. Sebenarnya murid ni dia belajar sendiri, maksudnya dia translate kan. Cikgu dia kata cikgu nak awak buat projek masak, apa masakan lah tak kisah, masakan yang senang ke, yang susah ke, tapi sebab bila dia cerita dengan mak dia kata why not kita buat satu masakan yang special sikit. Nah, ni masakan orang Jawa dia kata masak ungkep ayam kampung. Jadi sebab itu dia masak banyak untuk family dia. Jadi di situ dah ada satu nilai lain pula tambah cikgu. Apa? Nilai masak untuk keluarga. Dia bukan masak sikit-sikit. Untuk projek yang lain saya nampak ada murid tu dia hantar masak goreng telur je. Simple lah kan. Tapi saya pilih yang ni sebab saya rasa ini special. Special. Jadi dia ada step-step dia. KH masakkan tu. Tapi dia menggunakan bahasa Inggeris. Sebenarnya dia bercakap tu ada skrip sebelah rakaman, sebelah handphone tu ada skrip dia. Jadi dia tengok pada skrip tu. Mak dia ke adik dia tulis benda tu, jadi dia tengok pada skrip tu, tapi dia bercakap dalam bahasa Inggeris. Tak kisahlah dia sebut betul ke, sebut tak betul ke, at least dia belajar. Nampak cikgu? Dia ni yang dikatakan self-directed learner. Dia belajar mencari macam mana dia nak belajar bercakap bahasa Inggeris tu. Jadi lepas tu cikgu dia akan komen, okey, awak punya bahasa kat sini patutnya macam ni. Nampak tak? Pembelajaran tu lebih bermakna. Jadi bila murid ini tadi, dia yang masak ayam, dia yang bercakap dalam bahasa Inggeris, lepas tu ada pula menjaga kebersihan, lepas tu ada pula baca doa, menghormati ibu bapa. Dia masa dia hidang ni, dia bagi ibu bapa dia makan dululah. Makan dulu, lepas tu makan sama-sama berjamaah. Okey. Habis satu aktiviti merangkum 4 mata pelajaran. Senang tak kerja cikgu dia? Cikgu dia 4 orang tadi tu, cikgu KH, cikgu BI, cikgu agama, cikgu kesihatan. Dekat sini yang nampak lebih jelas dengan satu projek masak ayam ungkep. Jadi bila kita nampak benda ni dapat dilaksanakan oleh murid kita MBK cikgu, murid berkeperluan khas. Saya yakin murid perdana akan kalah kalau kita betul-betul canai anak murid kita begini. Hebat kan cikgu? Jadi ni saya harap saya dapat membuka mata cikgu. Bagaimana kita boleh membawa anak murid kita ni sebenarnya lebih ke depan. Sebab persekitaran pembelajaran di rumah ni pada saya sangat menggalakkan sebab semua ada kat rumah. Kalau petang masakan ni semua ada. Kalau saya sempat saya nak tunjuk satu lagi video. Sempat tak Cikgu Erni? Macam masa menceburui kita ni. Soalan boleh berjawab lagi Puan? Alamak, okey. Saya macam ni, saya tak boleh diberi peluang. Memang akan macam ni lah jawabnya. Jadi saya berhenti dulu untuk sampai setakat ini. Sebab saya nak tunjukkan lagi sebenarnya ada satu lagi projek daripada cikgu juga. Bagaimana, ni tengok macam masakan aja semua kan. Tapi sebenarnya ada projek-projek lain yang berkaitan dengan kehidupan murid tu mengikut konteks dia.
Okay, konteks hidup dia macam kita biasa dengan kereta kan, biasa dengan rumah, mengenal peralatan di rumah, mengenal peralatan kereta dan sebagainya. Okay, tapi saya pulangkan dulu kepada Cikgu Ernie. Terima kasih. Puan. Betul. Okey Puan, macam mana Puan? Kita nak teruskan lagi berhujah? Ataupun saya kongsikan sedikit soalan, mungkin Puan boleh relatekan dengan apa yang Puan nak sampaikan. Baik, soalan ini daripada Cikgu Nur Bahaziah. Bagi anak-anak yang kefungsian rendah, apakah cara yang terbaik guru-guru ni untuk memilih kaedah yang terbaik untuk PDPR? Kerana murid kefungsian rendah ni bila online ni dia tak boleh fokus lama lah. Dan diberikan modul pun kadang-kadang macam Puan cakap tadilah, banyak orang kata 90% ibu bapa yang lebih buat. Macam mana boleh Puan kongsikan? Dan cadangan saya lah kan, cadangan saya, kita kena lebih kepada aktiviti terapi cara kerja. Okay, kita bukan ahli terapi tapi kita mengambil apa-apa saja aktiviti terapi cara kerja yang berfokus kepada motor halus untuk diberikan kepada murid-murid berkefungsian rendah. Contohnya yang berkaitan macam kita membuat macam aktiviti merenyuk, mengoyak, menggunting, menggentil, menguli. Uli pun ada banyak uli ni, uli tepung, uli tanah, uli pasir. Jadi daripada menguli je kita dah boleh sediakan banyak medium yang mana kita pandukan ibu bapa ni dengan modul. Kalau menggunting tadi, gunting kertas nipis, gunting kertas tebal, gunting kertas sederhana tebal dan tebal. Daripada kertas yang paling nipis sehinggalah kertas manila, kotak tu, kertas kotak. Jadi ini memang mencabar sebenarnya pada murid-murid tu. Jadi ibu bapa dia tak boleh buat benda ni sebab mesti dia nak tengok perkembangan anak dia. Jadi aktiviti yang cikgu-cikgu pilih mestilah bersesuaian. Jadi saya cadangkan cari beberapa aktiviti terapi cara kerja. Terapi cara kerja ni dia banyak menggunakan motor halus. Masukkan manik. So masukkan manik ni pula ada bermula dengan manik yang lubang besar. Lubang besar sampailah lubang paling halus dan yang paling mencabar sekali dah masukkan lubang jarum. Kalau dia boleh buat masuk sampai lubang jarum, itu memang dah hebat lah, terror lah tu. Jadi manik-manik itu kita maksudnya kita dah berikan panduan kepada ibu bapa. So lubang tu berapa diameter, sehinggalah berapa diameter. Tu kalau manik. Okey, sepit. Aktiviti menyepit. Aktiviti menyepit boleh bermula dengan menyepit menggunakan sepit makan yang biasa tu. Okay, sepit makan yang orang sepit kuih tu. Okay, sepit kuih tu kan besar kan? Okay, sepit tu kuih tu besar sehinggalah aktiviti yang paling susah ialah sepit guna chopstick. Saya pun tak pandai buat guna chopstick tapi kalau cikgu boleh bantu, ibu bapa boleh bantu anak sepit guna chopstick, itu memang hebat. Okay, jadi pemeringkatan itu adalah unsur maju daripada mudah ke susah. Itu aktiviti menyepit, aktiviti memerah. Okay, aktiviti memerah. Okay, kita akan perah daripada kain yang lembut sehinggalah kain tuala. Okay, takkan ibu bapa nak buat? Sedangkan itu adalah aktiviti harian dia, konteks hidup dia, kontekstual. Kan, budak-budak ni akan basuh baju dia kan. Jadi perah dulu sapu tangan yang nipis tu. Okay, naik sikit sapu tangan yang tuala. Naik sikit kepada t-shirt. Naik lagi sikit kepada kain plekat atau kain batik. Naik lagi sikit kepada tuala tebal. Macam tu. Itu di antaralah cadangan-cadangan saya. So kalau mungkin cikgu-cikgu boleh apply kan. Sebab saya percaya sebab mungkin cikgu akan rasa macam apa aktiviti untuk dia orang ni kan, nanti kan mak bapak dia yang buat. So kita kena bagi motivasi. Dalam masa kita memberikan tugasan, kita kena bagi dia motivasi juga. So puan nak anak puan ni kuatkan dia punya tangan dia kan, kaki dia, belakang dia, tulang dia. So ini puan kena buat latihan ni. Buat latihan menyepit tu. Kalau kena sebulan tak apalah, sepitlah sebulan. Daripada sepit yang paling besar sampailah kepada sepitnya apa? Sepit janggut. Sepit janggut. Kalau dia boleh buat tu, maknanya pas. Okey? Masuk lagi pada aktiviti yang kedua. Okey? Simple. Kan? Boleh? Boleh kan? Untuk tambahan daripada segi
pengurusan dekat kami di jabatan. Pegawai 3PK kami pun aktif membuat video-video. Contohnya di YouTube sekarang lah, di YouTube channel kami ada contohnya toilet train, macam mana memegang pensel. Pegawai 3PK kami dah support untuk waktu PDPR ni dari segi tunjuk caranya ke situlah di video, pakai video. Dia pegawai 3PK kami memang sangat aktif lah. Betul. Sebab apa kan? Sebab kan kita dah ada penghasilan banyak video kan. So cikgu-cikgu boleh rujuk juga kepada video 3PK. Banyak sebenarnya. Sebab dia orang ni pun occupational therapy. Contohnya macam sahabat saya kan, Puan Mahfuzah tu masa saya di BP Has dulu, sama-sama berada di BP Has. Okey. Itu saja. Semoga menjawab. Okey, alhamdulillah rasa saya menjawab. Ada lagi rasanya perkongsian dari Puan Syikin atau kita rasa nak ke penghujung dah webinar kita? Kan saya nak sedikit rasanya tadi. Saya nak bagi penutup je lah. Okey, boleh juga Puan. Silakan. Okey, saya ucapkan tahniah dan terima kasih kepada penganjur kerana sudi menjemput saya dan untuk berkongsi ilmu yang saya ada. InsyaAllah saya tak kalau saya ada masa dan saya lapang, memang saya seronok, suka saya berkongsi apa yang saya ada ni kepada cikgu-cikgu semua. Sebab saya dulu cikgu pendidikan khas, saya tahulah macam mana bila kita kehabisan idea. Kadang-kadang kita dah buat yang ni tak kena-kena juga. Tapi bila saya berada di gelanggang ilmu ini, saya dapati ilmu itu memang penting. Dan ilmu itu perlu terkini. Kita yang lama jangan ditinggalkan, tetapi kita inovatifkan dia. So bila kita kreatif, kita inovatif, maka dapatan hasilan kita akan lebih ada wow factor. So kita akan dapat menghasilkan murid-murid kita yang lebih baik lagi. So dalam masa yang sama kita juga akan mengasah bakat kita, kemahiran kita mengajar, kemahiran kita mencipta. So aras paling tinggi sekali dalam PNP ialah aras yang ke-6, iaitu aras mencipta. So seboleh-bolehnya kalau cikgu boleh capai sampai aras yang tertinggi, aras mencipta, sudah tentu aras 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu telah cikgu capai. So pesanan saya yang terakhir ialah guru cemerlang, murid MBK kita pasti gemilang. Terima kasih, itu saja pesan saya. InsyaAllah.